Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan sekali lagi di ruangan ini, episod yang terakhir yang mana video ini dikeluarkan ataupun anjuran pergas di dalam bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, program Rabiul Awal, yang mana kita kupas, berkongsi dan juga kita dapatkan huraian daripada Al-Fadhil kita Ustaz Muhammad Mukhtar bin Habib Muhammad berkenaan dengan burdah daripada awal rancangan ataupun episod sehingga ke ini, episod kali ini, episod yang terakhir, yang mana kita dah kupaskan sebelum ini tentang syair, tentang kasidah, tentang latar belakang Imam Busiri kita dan juga fadilat membaca burdah di kalangan para ulama. Kemudian juga bagaimana kita boleh lihat komponen yang terkandung, iaitu tentang hiburan, interaksi dan juga timbulnya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga berkenaan dengan Isra Mi'raj, Ustaz. Dan juga jihad Nabi Muhammad SAW pun terkandung. Ini semua adalah susunan saya rasa yang paling saya rasa seronok untuk kita ambil tahu dan juga belajar dan juga mengambil iktibar daripadanya, dan juga terkandung kasih dan semua adalah tidak bukan berkenaan dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi episod yang terakhir ini, Ustaz, berkenaan dengan keampunan kepada Allah SWT. Itu yang terkandung juga dalam kasidah Imam Busiri, dan juga bertawasul kepada Allah SWT. Ini, Ustaz, boleh kita kongsikan di lapangan ini episod kali ini. Baik. Sebagai kita nak mengambil iktibar juga semangat untuk kita membaca dan juga menghayati. Baik. Fasil, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nuril mubin sayyidina habibina wa syafiina wa qudwatina Muhammad wa ali wa sahbi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa radhaka matlubi a'dini muhabbataka wa ma'rifatak. Baik, alhamdulillah, ini adalah episod yang terakhir. Alhamdulillah. Mengenai qasidah tu burdah, kandungan qasidah burdah secara ringkas. Sebenarnya kalau kita nak ungkapkan setiap syair itu, maka memerlukan waktu yang sangat-sangat panjang. Jadi ini sebagai pengenalan dan pembukaan untuk kita lebih mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama mana kita belajar melalui burda ataupun membaca sirah-sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain, yang penting kita belajarlah. Kita belajar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam Al-Busiri, kalau kita lihat di fasal yang terakhir ini 9 dan 10, beliau, kita lihat cara beliau mengungkapkan syair itu adalah beliau mengatakan, iaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kekurangan dirinya itu, seorang hamba itu, dia makin dekat dengan Allah, dia makin rasa dia kekurangan. Makin dekat dengan Tuhan, dia rasa diri dia humble, diri dia banyak dosa. Jadi pengharapannya beliau, mudah-mudahan dengan memuji Nabi ini, dosa aku ni diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana aku memuji kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bukan berarti dia tidak melakukan yang fardu. Sudah tentu fardu tetap mesti kena lakukan, kewajipan sunnah lakukan. Tetapi ni ekstra lagi beliau mengatakan. Maka beliau menyebutkan pada awal sekali, beliau mengatakan kalau kita lihat khadamtuhu bimadihin, khadamtuhu bimadihin astaqilu bihi. Saya memuji dia, memuji Nabi Muhammad bimadih, dengan pujian yang mana mudah-mudahan dengan itu saya memohon kepada Tuhan, dhunuba umrin madha fi syi'ri wal khidami, Allah ampunkan dosa saya yang mana saya telah menghabiskan masa saya satu ketika pada masa dahulu untuk mengungkapkan syair, yang mana dulu sebelum Imam Busiri mengungkap syair untuk Nabi SAW, beliau biasa menulis syair untuk memuji raja. Jadi beliau merasakan
waktu itu adalah waktu yang mana beliau sudah macam seperti waste lah. Aywa. Jadi beliau mengatakan, mudah-mudahan dengan aku melakukan ini, dosaku yang dulu-dulu aku lakukan itu, aku memuji-muji raja dengan syair itu, Allah ampunkan dosaku. Amin. Itu maksudnya dhunuba umrin madha fi syi'ri wal khidami. Pada zaman-zaman dahulu satu ketika beliau bersama dengan raja. Maka beliau mengatakan juga, saya ambil sedikit-sedikit lah. Beliau mengatakan la ilaha illallah Rasulullah, dan beliau mengatakan fa inna li dhimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bidzimami. Sampai beliau mengatakan sesungguhnya saya ni ada dhimmah daripada Nabi. Dhimmah itu covenant, perjanjian, ikatan dengan Nabi. Ada ikatan dengan Nabi. Ikatan dengan Nabi dengan apa? Bitasmiyati, dengan nama aku. Kerana nama beliau Muhammad. Nama beliau Muhammad. Jadi nama beliau itu Muhammad. Beliau mengatakan mudah-mudahan nama saya ni Muhammad, dan mudah-mudahan dosa saya diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mahabbah dia dengan Rasulullah seperti itulah. Nama dia pun dia ambil namanya itu sebagai a means to get the forgiveness of Allah. Wa huwa awfal khalqi bidzimmami. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awfal khalqi bidzimmami. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling memenuhi janji. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka oleh itu subhanallah, luar biasa lah, luar biasa kalau kita lihat connection dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat betapa besarnya manfaatnya burdah ini sampai hari ini. Kalaulah beliau mengarang ni tak ikhlas lillahi ta'ala, maka tak ada orang pun nak baca. Kerana ikhlas, maka manfaatnya besar sekali. Betul. Sangat-sangat besar. Jadi oleh itu mereka lakukan ini betul-betul lillahi ta'ala. Tidak ada tujuan untuk takabur, untuk riya, untuk hasad, tapi lillahi ta'ala. Jadi syairnya memuji Nabi Muhammad SAW adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh itu Allah meletakkan barakah itu. Kalau Allah letakkan barakah di sesuatu, yang kecil jadi besar, yang sikit jadi banyak. Jadi ini sedikit, ini burdah ini, tetapi banyak manfaatnya, besar penyebarannya sampai ke seluruh dunia sampai hari ini. Subhanallah, luar biasa. Di Singapura, di Malaysia, di Indonesia, di Thailand, di Asia Tenggara, di Afrika, di negara Eropah, di negara Arab, jangan kata, di Mekah, di Madinah, di Yaman, di Mesir, dah tentu tempat beliau. Masya Allah, manfaat dibaca dan dibaca dengan penuh yakin. Hatta orang yang tak faham makna syair ni pun baca, mereka yakin Allah akan kabulkan permintaan mereka. Apalagi kalau kita baca, kita nak memahaminya dan kita tambahkan yakin kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi beliau akhirkan ini seperti ini, dengan beliau recall balik kekurangan beliau minta kepada Allah dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa dia, Allah maafkan kesalahan dia. Dan kita lihat yang last sekali, yang important adalah the last chapter adalah chapter yang ke-10, yang mana chapter yang ke-10 ini pun termasuk doa yang selalu kita baca, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ini pun datang daripada Al-Imam Busiri rahimahullahu taala. Jadi beliau mengatakan mengenai chapter yang ke-10 ini, beliau mengatakan ya akramal khalqi, beliau mengatakan wahai ya akramal khalqi, Muhammad Rasulullah SAW yang paling pemurah, akramal khalqi. Man ali man ya akramal khalqi mali man aludhu bihi. Siapa lagi yang saya nak minta bantuan nanti di hari kiamat? Siapa lagi? Di akhirat nanti kita nak minta bantuan siapa nanti? Kalau bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Semua manusia pada hari itu tidak ada yang boleh bantu mereka melainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan memberikan syafaat besar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita pun termasuk kita juga. Sehingga kan nanti manusia lari kepada Nabi Adam AS untuk mendapatkan syafaat daripada Nabi Adam. Kerana itu bapa kita. Nabi Adam kata tidak boleh, aku tak berikan syafaat. Lari pada Nabi Nuh, sama juga Nabi Musa, sama juga Nabi Ibrahim, sama juga Nabi Isa, sama juga. Akhirnya semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Maka itu beliau mengatakan, ya akrama khalqi maliman aludhu bihi siwaka, selain daripada engkau, inda hululil hadithil amimi, ketika bencana besar berlaku, iaitu akhirat. Siapa lagi yang kita nak minta tolong? Hakikatnya sudah tentu Allah lah subhanahu wa ta'ala yang memberikan manfaat, yang memudahkan Allah, tapi melalui kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala yadhika Rasulullah jahuka bi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kedudukanmu itu tidaklah akan menjadi sempit kerana aku. Iaitu Rasulullah mampu memberikan syafaat yang besar, sebesar-besarnya. Kalau nak tarik aku satu orang pun taklah jadi macam jadi sempit, jadi kurang atau susah kepada Nabi Muhammad SAW. Kedudukan Nabi itu nak tarik sesiapa masuk syurga pun tidaklah susah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, dan Nabi akan bertasbih kepada Allah dengan tasbih yang tidak pernah sesiapa bertasbih kepada Allah. Dan kemudian Allah mengatakan, irfa' ra'sak sal tu'ta, angkat kepalamu ya Muhammad, minta kamu akan diberikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meminta Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Maka Allah berfirman, wala saufa yu'tika fatarda. Wala saufa kan, saufa itu kan lagi lama, lagi jauh. Engkau akan diberikan ya Muhammad, wala saufa yu'tika, kau akan diberikan apa yang kau inginkan. Fatarda, engkau akan rida dengan pemberianku, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah satu doa yang mana Rasulullah simpan di akhirat. Para nabi semua dah gunakan itu, speciality itu, doa yang mana dikabulkan Allah. Nabi Nuh dah gunakan, Nabi Hud dah gunakan, semua dah gunakan. Nabi Muhammad SAW tak gunakan. Nabi Muhammad gunakan doa itu, doa speciality Rasulullah SAW itu di akhirat. Jadi ini yang diungkapkan oleh Al-Imam Busiri di chapter ke-10 ini. Dan beliau mengatakan, fa inna min judika dunya wa dharrataha, maka ilmumu ya Rasulullah yang diberikan Allah kepadamu, iaitu ilmu daripada lauh mahfuz, ilmu yang Allah berikan, letakkan di dalam dadamu ya Rasulullah. Ya nafsu, maka Imam Busiri kata, ya nafsu, wahai diri, sesungguhnya dosa itu, dosa besar, kabair, di dalam pengampunan Allah sangat kecil sekali. Masya Allah. Jadi dalam doanya Imam Busiri itu, fasal ke-10 itu doa kepada Allah, munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhirkan qasidah burdah dengan doa kepada Allah, supaya dosa-dosa kita yang kecil, yang besar, yang tersembunyi, yang nyata, semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan, ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah ya Tuhanku, dengan berkat Mustafa, iaitu Muhammad, Nabi yang terpilih, baligh maqasidana, sampaikanlah maqasidana, iaitu hajat-hajat kami. Waghfir lana ma madha, ya Allah ampunkan dosa kami. Ya wasi'al garami, wahai Tuhan yang sangat-sangat luas pemberiannya. Maka oleh itu kita doa. Lepas tu kemudian diakhirkan dengan abiyatuha. Kata Imam Busiri, abiyatuha qad atat sittina ma'mi'atin, kita telah baca 160 bait. Masya-Allah. Farij biha karbana, ya wasi'al karam. Mudahkanlah segala kesusahan kami, ya Allah ya Tuhan kami. Maka kita lihat di sini, subhanallah, cantik sekali Imam Al-Busiri akhirkan dengan doa, dengan ingatkan kita mengenai akhirat, dengan ingatkan kita mengenai syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ingatkan kita supaya kita jangan putus asa dengan rahmat Allah, dengan keampunan Allah. Walaupun betapa dosa besar kita dah lakukan, tetapi pintu taubat Allah tetap dibuka. Hamba-hambanya yang ingin bertaubat kepada Allah, yang kembali kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga seperti mana tadi kita katakan, iaitu akhir sekali dikatakan farij biha karbana ya wasi'al karam. Masya Allah. Maka begitulah Al-Imam Al-Busiri iaitu menyusun qasidah tu burdah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
mengurniakan kita insya-Allah kesempatan untuk kita pergi ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat ziarah Madinah Al-Munawwarah. Amin. Dapat beri salam kepada Nabi SAW di depan makamnya beliau. Amin ya Allah. Ya Allah. Dapat meluahkan kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hati yang terikat dengan Nabi Muhammad SAW ini, kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Menjauhi segala larangan Allah. Amin ya Allah. Mempelajari ilmu yang manfaat. Amin ya Allah. Dan juga dengan mudah-mudahan dengan qasidah burda ini Allah mengangkat segala kesusahan. Amin. Segala musibah, segala bala, segala wabak. Yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang dalam kesempitan Allah melapangkan. Yang dalam kesusahan Allah senangkan. Semuanya dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Ustaz. Saya rasa apa yang Ustaz kongsikan daripada awal episod hingga sekarang ni, saya rasa susunan dia dan kita saya rasa dah faham dan juga dah jelas apa yang terkandung dalam Qasidah Burdah. Dan juga saya tertarik dengan apa yang dihuraikan oleh Ustaz Mokhtar berkenaan dengan bagaimana Imam Busiri dia mengakui kesilapan yang dulu dengan mungkin berkata memuji ataupun dia utamakan raja, bagaimana mereka dan dia dah bertaubat daripada melakukan demikian. Makanya dia mengalihkan tumpuan dengan memuji Nabi Muhammad SAW dan juga meminta pengampunan kepada Allah Ta'ala atas kesilapan. Bermakna kat sini kita manusia tuan, kita manusia dan juga kita ada kesilapan yang kita lakukan. Makanya kita memohon, bermunajat dan panjatkan doa dan pengharapan. Ustaz garapkan sedikit dalam beberapa episod ni kita dapat belajar. Alhamdulillah. Dan juga anjuran pergas kita ucapkan terima kasih dan juga segala apa yang kita bentangkan ni bukan satu benda yang sia-sia. Satu benda yang kita boleh belajar dan juga mencetus, dia panggil create awareness lah. Memenangkan kita pun dah akhir. Saya nak boleh katakan rumuskan tadi, saya dah rumuskan daripada episod yang pertama hingga ke episod sekarang ini. Kemudian juga mungkin boleh katakan terus kita mencari, terus kita belajar berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW. Terus kita mengkaji kelebihan-kelebihan berselawat atas Nabi Muhammad SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan juga malaikat berterusan berselawat dan salam ke atas Nabi Muhammad. Bagi kita ni, kita mengaku Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, makanya kita terus berselawat dan salam ke atas Nabi Muhammad. Dan ini adalah satu inisiatif yang baik dari Pergas dan ini satu pendedahan. Jadi alangkah baiknya kita terus untuk mencari. Dan kita jangan lupa setiap hari Ahad jam 8 pagi di Masjid Wak Tanjung ada baca Qasidah Burdah. Jadi kalau ni alhamdulillah Ustaz Mokhtar berada ke Wak Tanjung secara live di YouTube Masjid Wak Tanjung dan Facebook Nurul Asrar. Masya-Allah. Jadi kita boleh boleh nonton lah insya-Allah Sunday morning orang tak kerja kan, jadi kita boleh baca kan. Masya-Allah alhamdulillah. Okey Ustaz, dan juga para penonton yang melihat kami di YouTube Pergas TV dan juga Radio Pergas bersama dengan saya Muhammad Ismail Rahman. Mungkin Ustaz sebagai penutup mungkin doa, sebab kita pernah alhamdulillah cukup. Ustaz jadi Yusuf doa lah, kita ulahkan orang kata tu ahli yang tak ada, saya tak Ustaz doa. Segan bismillah Ustaz. Saya utamakan Ustaz. Saya tahu doa makan aja. Ya Allah, saya baca doa bismillah, tak apa. Kita ambil berkat memenangkan bulan baik, bulan kelahiran Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita berdoa ni segala hajat kita dikabulkan. Amin. Wabak COVID-19 yang makin meningkat ni pun harap Allah Ta'ala dengan kuasanya dapat dilenyapkan. Dan juga sentiasa kita di bawah rahmat Allah Ta'ala. Al-Haziniyah wa natin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah himpunan kami pada hari ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami petunjuk-Mu ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah salam kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, dapatlah kami semua syafaat Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, lenyapkanlah COVID-19 ni, ya Allah, lenyapkanlah wabak ni, ya Allah, dan juga dapatlah kami melakukan ibadah di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW yang mendapat ganjaran pahala, ya Allah, dan juga dapatlah kami berkumpul dengan Nabi Muhammad dalam syurga-Mu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Dan juga terima kasih sekali lagi kepada semua yang menonton episod kali ini, program yang disajikan oleh pihak Pergas di dalam bulan kelahiran Nabi Muhammad, bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat menontonnya. Akhir kalam, terima kasih kepada Ustaz Mokhtar. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan semua bermanfaat. Amin. Sehingga ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.